Sumatera dan pelabuhan di Selat Melaka. Oleh itu, waktu tiba dan berlepas ni kebiasaannya ditetapkan oleh putaran sistem angin monsun yang telah mewujudkan dua sistem musim perdagangan di Melaka, iaitu yang pertama musim perdagangan tinggi, manakala yang kedua pula musim perdagangan rendah. Jadi ini merupakan antara contoh terdapat dua angin monsun yang digunakan oleh para pedagang untuk berlayar dari India ke Selat Melaka untuk ke timur ataupun tanah besar China. Jadi angin monsun yang pertama ni kebiasaannya akan bermula pada bulan April, manakala angin monsun yang kedua pula akan bermula pada bulan September. Jadi untuk angin monsun yang pertama pada bulan Mei, kebiasaannya para pedagang dari India akan memulakan pelayaran ke Selat Melaka untuk menuju ke arah timur dengan menetap terlebih dahulu di Melaka atau di mana-mana pelabuhan di sepanjang Selat Melaka sehingga bulan Januari sebelum pulang ke India. Manakala untuk perubahan angin monsun yang kedua, kebiasaannya kapal yang berlayar akan tiba di Melaka pada bulan November dan menetap terlebih dahulu pada bulan Januari sebelum mereka pulang ke India dengan barang muatan dari China. Jadi kesan diakibatkan oleh putaran musim angin ni, ianya membawa kepada kesan pendapatan untung rugi terhadap perniagaan yang berlaku di Selat Melaka. Contohnya, para pedagang daripada luar yang tiba pada awal musim dan tinggal lebih lama berupaya untuk membeli dan mengumpul barangan berharga, contohnya seperti emas, biji timah dengan harga yang lebih murah. Jadi, para pedagang ini akan menjual semula barangan tersebut dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Jadi kesimpulan untuk perdagangan di Selat Melaka ini, kebiasaannya zaman kapal layar perdagangan yang dilakukan dan ditentukan mengikut musim angin ini telah membolehkan bandar pelabuhan di Selat Melaka berubah status menjadi pusat dagangan utama. Seterusnya, wujudnya pelabuhan. Pelabuhan entry point yang berfungsi sebagai pusat pertukaran barangan. Seterusnya, memberikan perkhidmatan sebagai tempat transit dan membekalkan barangan kepada pedagang yang berlayar jauh. Seterusnya, sebagai tempat pengumpulan barangan dari merata tempat untuk dibekalkan oleh pedagang dari China dan India. Kemudian, tempat yang selamat kepada para pedagang untuk berhenti dan menanti perubahan tiupan angin ke timur dan ke barat. Seterusnya, daripada abad 16 hingga ke 19, banyak bandar pelabuhan yang wujud dan berkembang. Ada juga bandar pelabuhan yang telah jatuh ke tangan kuasa Eropah di sepanjang laut India, Selat Melaka dan dunia Melayu. Bandar pelabuhan wujud sebagai penduduk yang diketujukan dalam pelbagai bangsa, iaitu extraterritoriality. Mereka hanya bergantung pada lautan sebagai punca rezeki mereka. Bandar Pelabuhan Melaka, iaitu bandar pelabuhan pertama yang jatuh ke tangan kuasa Eropah. Jauh di bahagian selatan Selat Melaka dan wilayah di kawasan Kepulauan Melayu, ada bandar pelabuhan yang penting menjadi pemangkin ke arah aliran dan jaringan perdagangan. Riau terletak di selatan Selat Melaka, iaitu sebagai pemangkin perdagangan di dunia dan di pertengahan abad ke-17. Kematian Jurai terakhir Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1699, Kerajaan Johor Riau mengalami masalah dan kekacauan, iaitu berkaitan pertahanan di antara keluarga dan pengikut bendahara dan laksamana. Pada tahun 1720, krisis pertahanan makin sulit, iaitu dengan kehadiran para putera diraja Bugis. Pada hujung abad ke-18, Riau terperangkap dalam permasalahan kekacauan dengan musuh besarnya, iaitu Belanda di Melaka. Terjadinya konflik kecil, iaitu di mana putera Bugis, Raja Haji dengan pemerintah Belanda di Melaka terperangkap pada tahun 1784 dan membawa kepada keruntuhan Riau. Pedagang Melayu dan Bugis yang berpusat di Riau telah meninggalkan Riau.
sebahagian daripada mereka telah membuat penemuan baru di pantai timur Semenanjung dan di Tanah Melayu. Pelabuhan penting di Selat Melaka ialah Siak. Di bahagian pantai Sumatera. Ia adalah bandar pelabuhan yang menghubungkan pedagang dengan kawasan pedalaman Sumatera yang dihubungkan hanya melalui sungai untuk ke kawasan pedalamannya. Siak adalah antara bandar pelabuhan yang penting untuk menghubungkan kawasan di pedalaman dengan dunia luar, termasuk jaringan dengan bandar pelabuhan Melaka yang menghubungkan rangkaian perdagangan timur dan barat. Kejatuhan Riau pada 1784, Siak menjadi pemangkit utama yang mempunyai jaringan yang rapat dengan Melaka. Terdapat banyak kapal yang berlabuh di pelabuhannya dan pada akhirnya Siak dinobatkan sebagai pengganti jaringan di antara Melaka dengan Riau. Okey, yang seterusnya Selat Melaka membawa kepada hubungan perdagangan dan diplomasi. Okey, kejap. Yang Siapa pertama, nama saya Nur Anisha binti Muhammad Nasir. Okey, saya ingatkan balik. Maksudnya sebelum kita masuk bahagian kita, perkenalkan nama, kemudian penghargaan kepada pensyarah dan juga rakan sekelas dan juga komen sikit apa yang dibentangkan kawan kita sebelum kita masuk kepada bahagian kita lah. Okay. Peringatan juga untuk pada pembentang yang lain. Okey. Okey, okey saya. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi kepada Puan Musliha dan rakan-rakan. Pertama sekali saya nak terima kasih kepada rakan-rakan yang sanggup tidur lambat sebab nak cakap benda ni, nak cari isi semua. Okey, nama saya Nur Anisha binti Muhammad Nasir. Saya akan membincangkan tentang kepentingan Selat Melaka yang membawa kepada perdagangan dan diplomasi. Yang pertama, Selat Melaka amat penting kerana selat ini merupakan sebahagian daripada ikatan hubungan maritim antarabangsa yang menghubungkan dunia timur dan barat. Mana yang kita ketahui sejak zaman lampau lagi, Selat Melaka merupakan satu selat yang amat penting lah, termasuk memberi kepentingan kepada negara China dan India sebagai jalan air dan laluan perdagangan. Selepas kedatangan kuasa Eropah, Eropah mengakui kepentingan tersebut dan menyebabkan mereka tidak mahu melepaskan peluang untuk menguasai Selat Melaka. Daripada pandangan kuasa Eropah, sesiapa yang dapat menguasai Selat Melaka, mereka akan dapat menguasai sepenuhnya kekayaan perdagangan yang terdapat di Selat Melaka lah yang menguntungkan di kawasan tersebut. Selepas itu, semenjak Belanda menakluk Melaka, Belanda bercita-cita untuk dapatkan sebuah tapak yang dapat menguasai perdagangan yang merangkumi benua kecil India dan tanah besar China. Tapi dicabar dengan kemajuan bandar Batavia yang merupakan pusat pentadbiran yang strategik yang menyebabkan Melaka diberi hak dan kuasa yang terhad bagi mengawal perdagangan yang melalui Selat Melaka. Jadi kat sini menerangkan bahawa Batavia ni sebuah bandar yang mempunyai bandar pelabuhan dan pusat pemerintahan yang strategik lah, menyebabkan kekayaan Melaka tu jadi kekuasaan Melaka tu jadi terhad sebabkan Batavia ni maju. Melaka hanya merupakan sebuah pos kawalan Belanda dan bukan sebuah pelabuhan bebas yang diberikan hak sepenuhnya lah untuk mengembangkan rangkaian perdagangan. Melaka dikatakan menghasilkan pendapatan yang amat kecil. Tapi walaupun mereka hanya dapat pendapatan yang kecil, Melaka masih memiliki kedudukan geografik yang strategik.
Seterusnya, Pulau Pinang yang terletak di utara selatan Selat Melaka. Melaka di selatan Selat Melaka sebagai bandar pelabuhan yang strategik. Oleh itu, terdapat penggalan baharu hampir dengan Selat Melaka yang membawa kepada pembukaan Pulau Pinang. Okey, kedua-dua selat ini dapat mengawal perjalanan kapal dari India dan China dan dunia Melayu. Dan Melaka dapat mengawal bahagian selatan Selat dan selatan Sumatera. Ia juga dapat menguasai sebahagian kecil perdagangan dari tanah besar China. Terdapat hubungan dagangan antara Eropah dan China. Tapi Eropah mengalami masalah penghantaran wang ke China, jadi ditukarkan barangan keperluan oleh China seperti ladi hitam dan biji timah. Dan disebabkan itu, biji timah menjadi barang permintaan yang tinggilah bagi negara Eropah untuk dibuat barang-barang yang madu wang kepada China. Jadi kat sini berkait rapat dengan Selat Melaka sebab Selat Melaka ada, kawasan Selat Melaka tu adalah hasil biji timah. Okey. Sekian terima Nama saya Nur Faradiana binti Ibrahim. Assalamualaikum Puan. Okay, hari ini saya membentangkan tentang tajuk Selat Melaka mencetus kepada pertubuhan kebudayaan. Interaksi dalam lingkungan budaya sama. Proses interaksi kebudayaan peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka. Proses pembudayaan yang masyarakat berbilang ras atau etnik melalui aktiviti perdagangan dan melalui proses interaksi antara budaya, maka terbentuk peringkat tamadun. Interaksi dalam lingkungan budaya yang sama. Orang Melayu seperti orang Jawa, orang Cina, Hakka, India dan Punjabi mempamerkan pelbagaian budaya dan adat resam keturunan kerana agama yang berbeza. Masyarakat Hindu di India Utara menerima unsur-unsur keislaman dalam budaya berpakaian, pemakanan dan seni bina. Masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk seni bina, muzik, makanan dan gaya hidup masyarakat Hindu. Kesultanan Melayu Melaka sebagai lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai aspek menyumbang kepada zaman keagungan Melaka. Contohnya pemerintahan, perdagangan, kependudukan, kepelbagaian budaya. Dari segi aspek pemerintahan, wujudnya hukum kanun Melaka dan undang-undang. Kalau dari sudut perdagangan pula, Undang Laut Melaka dijadikan tujuan sebagai menjaga keselamatan Selat Melaka. Kedudukan pula, zaman pluraliti akibat penghijrahan pedagang dari Arab, India dan China. Pelbagai budaya pula Melaka menjadi sebagai kota angkutan dan kota multi budaya. Melaka juga digelar sebagai The Venice of the East, sebagai tempat pertemuan pedagang seluruh dunia. Pluralisme budaya hasil daripada interaksi pelbagai budaya seperti Arab, Islam, Hindusme, Buddhisme, Arab Islam dan Eropah. Terima kasih. Masih ada lagi 2 orang yang belum. Yang masuk untuk nama dan nama Tak share speaker. 1. Okey, boleh sambung kesimpulan? 2 orang
Sekejap. Dua Azira dah masuk belum? Berarti Muhammad Nur Afiq dah masuk belum? Insya Allah dah masuk. Siapa tadi? Okey, kesimpulannya, kependudukan Melaka yang strategik dari segi perdagangan menyebabkan Melaka berkembang dan muncul sebagai pusat perdagangan yang terkemuka di Kepulauan Melayu. Abad ke-15, Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka menjadi sebuah kerajaan yang kuat di Asia Tenggara. Yang ketiga, kemakmuran Melaka semakin bertambah apabila para Nusantara memeluk Islam. Terusnya langkah ini menarik lebih ramai pedagang Islam dari Timur Tengah untuk berdagang di Melaka. Sekian. Terima kasih. Daripada kami. Okey, baik. Terima kasih pada Syikin, Anisha, Mira Sikha dan juga Izzatin Sofina. Okey, dari segi pembentangan. Okey, pembentangan okey. Cuma tadi ada yang... Ha? Maaf Puan, kita orang ada Ashikin, Anisha, Umi dan Farah Liana Puan. Oh, sorry. Aisyah, siapa tadi? Ashikin. Anisha, Umi dengan Farah Liana. Okey, sorry. Farah Liana tersilap tadi. Okey. Cuma Farah tadi saya rasa dia tak kesimpulan untuk bab dia tadi. Dia tak ada membuat kesimpulan untuk bab dia. Dan dari segi keseluruhan, dari segi konten, okey. Cuma mungkin banyak dari segi kesimpulan tu fokus kita sepatutnya pada bahagian tajuk kita, bagaimana dari segi geopolitik tu dia dari segi peranan geopolitik tu. Okey, maksudnya dari segi air monsun tadi, dari segi kesimpulan sepatutnya kita sebut dari segi kedudukan Selat Melaka yang strategik, dari segi angin monsun yang apa semua tadi menyebabkan memberi kita kata impak yang besar kepada pemerintahan di bukan sahaja Melaka tapi sebenarnya di alam Melayu. Dan fokus pembentangan kita sebenarnya bukan saja cerita tentang Melaka, Kesultanan Melayu Melaka, tapi apa jua Selat Melaka itu yang tadi ada sebut dah kan. Sebab tu disebut tentang pelabuhan di Penang. Okey, maksudnya adalah juga di situ bila kita sebut Selat Melaka, dia bukan saja ceritanya tentang Melaka, Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baik. Terima kasih semua. Okey, next kumpulan. Terima kasih Puan. Maaf jika ada kesilapan sikit. Okey. Tak apa, kumpulan first dia mungkin baru nak belajar kan. Okey, dari segi start dia tu. Okey, next kumpulan. Okey. Sebelum saya mulakan kelas, saya nak pergi macam biasa, saya nak pergi ke Google Classroom. Saya nak tunjukkan kepada awak siapa yang masih belum menghantar tugasan-tugasan. Ya. Saya buat share dulu. Kejap. Dah masuk bungkus nama. Kalau tu masuk. Okey. Okey, boleh start. Nah, nampak tak? Okey, nampak. Buka balik PowerPoint tu. Okey, saya peringatkan balik untuk perkenalkan diri, kemudian penghargaan pada pensyarah dan juga rakan kumpulan. Kemudian apa lagi tadi? Kesimpulan untuk bahagian masing-masing ataupun kesimpulan di hujung ada sikit. Dan satu lagi, rasa 3 tu kot. 3 tu ingat. Okey, mula.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Muslihah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nursyahira binti Afrin. Saya Nak Diana binti Muhammad Tirmizi. Saya Nurul Rabiatul Nadira binti Azman. Saya Aisyah binti Asfi. Okey, sebelum memulakan pembentangan topik pada pagi ini, kami ingin memohon maaf sekiranya semasa pembentangan nanti terdapat kekurangan daripada kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Muslihah kerana telah banyak memberi tunjuk ajar serta kepada rakan-rakan saya yang telah banyak membantu bagi menyiapkan slide pembentangan ini. Okey, tanpa membuang masa, tajuk yang akan dibentangkan pada pagi ini ialah peranan Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian peradaban Malaysia dari segi ekonomi dan perdagangan. Okey, yang Okey, ini pembentang sedikit first info apa? Pembentang first. Maksudnya sebelum bentang kita sebut nama dulu sebab saya nak ambil apa dari segi markah tu. Sebelum bentang tu masing-masing bagi nama dulu. dah sebut nama tadi. Tadi secara umum, jadi saya tak dapat nak tangkap mana-mana tu sebelum bahagian masing-masing. Saya Nak Diana binti Muhammad Tirmizi. Yang ni sedikit info mengenai Selat Melaka. Dari segi ekonomi dan strategik, Selat Melaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya dengan terusan Suez atau terusan Panama. Penduduk Selat Melaka membentuk jalur pelayaran terusan antara lautan Hindi dan lautan Pasifik serta menghubungkan 3 dari negara-negara jumlah penduduk terbesar di dunia iaitu India, Indonesia dan China. Ini sedikit gambaran mengenai peta Selat Melaka. Seterusnya, Assalamualaikum, nama saya Nursyahira binti Afrin. Saya akan menerangkan sedikit tentang Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh seorang puteri Sriwijaya yang berbangsa Melayu yang berasal dari Palembang, iaitu Parameswara. Di antara tahun 1400 hingga tahun 1403, pada awalnya Melaka bukanlah sebuah kerajaan Islam. Hal ini berubah pada tahun 1409 apabila Parameswara berkahwin dengan puteri dari Pasai. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka berterusan selama lebih 1 abad setelah Melaka tewas di tangan penjajah Portugis pemimpin Afonso de Albuquerque pada tahun 1511. Nama Kesultanan Melayu Melaka cukup terkenal pada sesuatu ketika dahulu dan muncul sebagai pusat perdagangan antarabangsa pada pertengahan abad ke-15. Lokasi Melaka di Selat Melaka menjadikan tempat yang strategik iaitu terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Pelabuhannya juga terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan timur laut, membolehkan kapal dagang berlabuh dengan selamat. Selepas Melaka muncul sebagai pusat perdagangan baru menggantikan Sriwijaya pada abad ke-15, Melaka telah berjaya mencapai kejayaan yang lebih besar. Kesan daripada faktor perdagangan yang semakin berkembang pesat. Melaka telah muncul sebagai kuasa besar di Kepulauan Tanah Melayu yang setaraf dengan kuasa besar yang lain seperti Siam dan Sriwijaya. Melaka pada mulanya merupakan sebuah kerajaan kecil, telah berkembang dan mengambil alih peranan pusat perdagangan yang dulunya dipegang oleh Sriwijaya. Kejayaan menarik tumpuan perdagangan dari Sriwijaya ini telah mengangkat martabat Melaka ke tahap yang lebih tinggi kerana pada zaman dahulu hanya kuasa-kuasa besar sahaja yang mampu untuk mengendalikan pusat perdagangan yang cekap dan berupaya menyediakan kemudahan infrastruktur yang moden. Kesimpulannya, Melaka telah mencapai kejayaan sebagai pusat perdagangan disebabkan pelbagai faktor, bukan sahaja disebabkan kedudukannya yang strategik. okey, seterusnya faktor-faktor Melaka sebagai tempat perdagangan. Yang pertama, kemudahan di Pelabuhan Melaka. Kemudahan di Pelabuhan Melaka seperti tempat penginapan, tempat membagi kapal, gudang menggalakkan lagi kedatangan pedagang ke Melaka. Gudang dibina untuk membolehkan saudagar untuk menyimpan barang penting untuk elak dicuri. Pedagang tidak perlu risau tentang barang yang disimpan kerana gudang tersebut
dikelilingi dengan pagar kayu, pintu yang tertutup dikunci dan dikawal oleh penjaga. Selain itu, tempat membaiki kapal turut diwujudkan kepada para pedagang sementara menunggu perubahan angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut. Kapal-kapal yang berlabuh boleh dibaiki jika ada kerosakan. Kapal-kapal ini juga akan turut dibersihkan. Seterusnya, sistem cukai yang berkeutamaan. Sistem cukai terbagi pada dua, iaitu cukai tetap dan cukai import. Sistem ini juga menarik minat pedagang untuk berdagang di Melaka kerana Melaka hanya mengenakan cukai rasmi sebanyak 6% untuk orang India, Sri Lanka dan Burma. Manakala 3% bagi saudagar barat yang menetap di gugusan Kepulauan Melayu dan bayaran tidak rasmi bagi saudagar dari China dan negara sahabat seperti Jawa. Cukai ini wajib dibayar oleh pedagang yang berniaga di Melaka terhadap barangan dagangan sebelum memulakan perniagaan. Setelah cukai dibayar, barulah urusan jual beli dapat dilaksanakan di bazar sepanjang sungai Melaka. Terdapat barang yang dikecualikan cukai iaitu beras atau makanan. Sama juga macam Malaysia kini, kita pun turut mempunyai cukai. Macam kalau kita ada urusan jual beli pun kita kenakan cukai. Cukai ni dikenakan untuk barangan yang ditentukan oleh kerajaan. Cukai ni lah yang mampu untuk meningkatkan hasil negara. Seterusnya, pemimpin yang berwibawa. Pemimpin yang berwibawa menyemarakkan lagi Melaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara. Contoh, pemimpin iaitu para bersuara, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Bendahara Tun Perak. Para pemimpin tersebut menjadi tulang belakang yang membawa kepada keagungan politik dan ekonomi. Kesultanan Melayu Melaka sebab masing-masing memainkan dan menjalankan tanggungjawab masing-masing. Contoh macam Bendahara Tun Perak, dia menjalankan tugas mengikut arahan Sultan Melaka. Terusnya, dasar imperialisme kerajaan Melaka. Melaka berjaya menguasai kawasan yang luas sekaligus merangkumi ekonomi dan hasil pengeluaran tempatan untuk diniagakan. Penguasaan Melaka ke atas pinggir laut Sumatera menyebabkan Melaka dapat emas dari Siak dan ladu hitam dari Kampar dan Tokai. Seterusnya, peranan orang laut yang bagus. Peranan orang laut dilantik untuk menjadi tentera bagi mengawal laluan perdagangan di Selat Melaka daripada ancaman lanun. Orang laut mengetahui selok-belok ilmu kelautan khusus sepanjang perairan Selat Melaka. Orang laut juga mempunyai suku yang tersendiri. Contoh, orang Barok yang merupakan salah satu suku orang laut yang dipercayai berasal daripada Pulau Lipon. Kini orang laut tidak lagi tinggal dalam sampan panjang atau berkelana di laut. Mereka kini menetap di kawasan darat semenanjung Malaysia dan memiliki kawasan perkampungan tersebut. Pembangunan negara yang kini menjadikan kehidupan mereka jadi selesa. Kesimpulannya, kesimpulan bertajuk yang dibincangkan, zaman Kesultanan Melayu Melaka menjadi titik tolak yang penting dalam kehidupan terdahulu sehingga kini yang menyemarakkan lagi kejayaan di negara kita. Usaha pemimpin yang terdahulu memberi kejayaan perlu dihargai oleh generasi ini. Kegigihan dan kebijaksanaan pemimpin terdahulu perlu dijadikan iktibar dalam kalangan remaja agar remaja kini dapat menjadi insan yang lebih cemerlang dan gemilang. Meskipun selepas zaman kegemilangan Melaka, masyarakat Melayu tradisi kini telah mengalami proses disintegrasi, namun warisan kerajaan Melayu Melaka tidak akan terhapus sekiranya masyarakat sentiasa mengingati kegemilangan tersebut. Seterusnya, baiklah, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor-faktor lain yang menyebabkan Melaka menjadi pusat perdagangan antarabangsa. Antara faktornya ialah hubungan persahabatan dengan China. Melaka mendapat pengiktirafan dan perlindungan
China daripada ancaman musuh. Melaka telah diselamatkan daripada ancaman Siam. Suasana yang aman dan damai yang wujud membolehkan perdagangan berjalan lancar. China juga telah menggalakkan kedatangan ramai pedagangnya yang membolehkan wujudnya perkembangan perdagangan dua hala. Selain itu ialah Melaka berperanan sebagai pusat interport. Perkembangan ekonomi perdagangan di Melaka bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh Pelabuhan Melaka sebagai pusat interport. Pelabuhan Melaka terletak di kawasan mempunyai hasil dagangan penting iaitu rempah ratus yang sangat diperlukan oleh saudagar dari timur dan barat. Ini telah menggalakkan kedatangan mereka untuk mengunjungi Pelabuhan Melaka. Akhirnya ialah pengurusan perdagangan yang cekap. Ramai pedagang asing berdagang di Melaka kerana tertarik dengan pengurusan perdagangan yang cekap. Terdapat beberapa golongan penting menguruskan perdagangan seperti Shah Bandar, Nakhoda dan Kiwi. Shah Bandar menjadi orang tengah antara saudagar asing dengan kerajaan mengenai hukum dan sistem pertukaian. Nakhoda dan Kiwi bertanggungjawab dalam hal perdagangan, perkapalan dan pelayaran. Saya Nida bin Kazman. Saya akan menerangkan tentang warisan Melayu Melaka. Pertama, perdagangan. Telah wujud perdagangan sebelum kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka berkembang maju setelah Melaka menjadi pusat perdagangan di Nusantara. Bukti beberapa pelabuhan telah berkembang. Contohnya Pelabuhan Johor Riau, Pelabuhan Kedah, Kuala Terengganu dan Kota Bahru. Wujud satu perdagangan yang kuat dan banyak kegiatan import dan ekspor, memiliki modal, perkapalan yang besar dan berteknologi. Pedagang India, Arab. Barang dagangan pula dia adalah emas hasil hutan seperti damar, rotan, rempah dan batu hitam. Barang dagangan luar pula seperti tembikar, kapas dan seterusnya perkapalan. Pusat Melayu mahir dalam bidang perkapalan sejarah lagi. Kegemilangan Melaka membawa kepada pembelian kapal-kapal dagang yang sangat bermutu. Pembuatan kapal juga berkembang maju yang diwarisi oleh negeri Melayu. Ini membuatkan aktiviti perdagangan semakin maju dengan penggunaan kapal-kapal yang besar dan berteknologi tinggi. Kapal-kapal itu berlayar tempat yang lain untuk berdagang sejak abad ke-15. Kapal-kapal Melayu telah berlayar sehingga kapal Coromandel pada abad ke-16 pula. Kapal-kapal Johor banyak mengunjungi pelabuhan Bandung. Pada abad ke-17 pula, kapal-kapal dari Terengganu tiba di pelabuhan ini menunjukkan kegiatan perkapalan yang dijalankan begitu meluas. Okay, next. Seterusnya mata wang. Sebelum Kesultanan Melayu Melaka, aktiviti perdagangan dijalankan melalui sistem barter. Selepas kegiatan perdagangan berkembang, sistem barter tidak lagi digunakan. Ia digantikan dengan penggunaan wang primitif berbentuk siput, kauri dan kepingan logam atau ring. Pada abad ke-19, Melaka telah menggunakan sistem mata wang di tanah Melayu. Di Johor menggunakan wang emas, niknya kupang, emas, wang timah, Kelantan, unitnya kijang, binar matahari atau emas kupang dan pohon tipis. Pedah, wang timah, unit berbentuk yang sama. Wang emas, kupang, dinar, darham. Terusnya, gelombongan. Negeri Melayu Raya dengan galian seperti timah, emas, perak. Galian ini pada asalnya ialah barang dagangan dan kemudiannya mempunyai nilai untuk mata wang. Kawasan lumbung emas yang tak rawat ialah Kuala Selingsing, menjalankan kegiatan melombong secara tradisional dan kecil-kecilan. Pelombong terdiri daripada orang Melayu, lelaki dan wanita
Pemilik lumbung ialah pembesar seperti Ngah Ibrahim dan Long Jaafar. Kawasan melumbung ni adalah kalau kat Perak ni macam dekat Lembah, Bintang, Larut. Kalau kat Negeri Sembilan, Sungai Ujong, Tinggi. Selangor pula di Sungai Bernam dan Sungai Selangor. Ini cara diorang melumbung dengan mendulang, melampan, lumbung siap, pengalian lubang dalam total 4 efek. Okey, seterusnya next. Okey, seterusnya pertanian dan peternakan. Pertanian ni berbentuk sara gigi. Sumber tanaman yang padi. Padi ni terdiri daripada dua jenis tanaman lah. Padi sawah dan padi bunga. Padi sawah biasanya ditanam di kawasan rendah. Kalau padi bunga ditanam di kawasan tinggi dan di lereng bukit kawasan pedalaman. Biasanya diusahakan oleh kumpulan orang asli seperti Semai dan Kenyah. Tanaman lainnya lah sayur-sayuran, buah-buahan dan ubi. Pertanian ni tertumpu di kawasan yang subur, biasanya di tepi-tepi sungai. Tepi-tepi sungai tu peluang juga dan lebih mementingkan keperluan asas. Yang keduanya peternakan. Peternakan selalunya diusahakan oleh golongan petani dan diusahakan secara kecil-kecilan untuk keperluan sendiri. Tujuannya ialah untuk bahan makanan membaca sawah menarik kayu. Haiwan ternakan seperti lembu, itik, kerbau, kambing dan ayam. Kesimpulan, kerajaan Melayu Melaka dalam bentuk satu pemerintahan yang agung serta mewujudkan dasar pembentukan budaya politik Melayu. Melaka telah meletakkan asas yang kukuh kepada aspek ekonomi masyarakat Melayu tradisi. Pada zaman kepimpinan Melaka, masyarakat Melayu tradisi telah mengalami proses integrasi. Namun demikian, warisan kerajaan Melayu Melaka tidak terhapus oleh perubahan, bahkan ia dikekalkan sehingga hari ini sebagai lambang yang penting bagi ekonomi negara. Terima kasih. Saya akan terangkan tentang sistem peradaban Silat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian peradaban Malaysia dari segi ekonomi dan perdagangan. Yang pertama sekali, bahasa Melayu menjadi bahasa perputaran ekonomi. Lingkup masa keadaan dalam perdagangan di Melaka dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama masyarakat di rantau Asia Tenggara. Bahasa Melayu ini digunakan dengan meluas oleh pedagang di Pelabuhan Melaka. Kita tahu bahasa Melayu lebih mudah dipahami. Pedagang asing tiada masalah menggunakan bahasa Melayu dalam urusan perdagangan. Maka sekarang keluarga asing datang dari luar negara pun mereka senang nak bertutur dalam bahasa Melayu. Tak ada gerak. Yang kedua, hubungan ekonomi antarabangsa terjadi. Yang cukup penting bagi Melaka di India ialah pembayaran. Para pedagang dari Timur Tengah mengambil masa 18 bulan dari Laut Merah untuk sampai ke Melaka. Pada saat ini mereka berkumpul di Kumbayat dengan menyediakan senjata, kain staflet, barang tembaka, kismis dan pelbagai barangan lain semasa angin musim. Okey, boleh terus? Masa berapa minit lagi? Kita target setiap bulan 20 minit je sepatutnya.
Sorry, mic tak okey. Sorry Puan, mic tak okey. Saya sambung ya. Banyak pula pedagang dari Kahira, Mekah, Aden, Ormuz selain yang datang dari kawasan timur Mediterranean dan pesisir timur Afrika berkumpul secara berpuak-puak untuk membentuk syarikat sebelum melayar ke Melaka. Para pedagang dari pelabuhan di Ju, Randi, Surat dan perantaraan untuk memperdagangkan barang-barang dari pelabuhan Arab seperti dari Iskandaria, Mekah, Ormuz, Aden dan Jeddah. Sambung dari antara yang terdapat di Melaka, selain membawa balik barangan dari timur jauh untuk diperdagangkan ke India, ke pelabuhan-pelabuhan Arab dan seterusnya ke Eropah. Untuk sumberkan adalah ratus, kain-kain, hotel dan damar. Barangan hasil hutan ini mesti barang kita untuk mendapatkan keperluan asas. Mendapatkan bahan api, bahan atap rumah, daun-daun untuk membuat kumpul dan mengadam. Orang Melayu dan orang asli merupakan pengumpul utama hasil hutan. Orang Melayu juga menjadi pengelola barangan untuk perdagangan di pelabuhan Melaka. Kegiatan ini diteruskan selepas kejatuhan Melaka. Contohnya di Johor terdapat Gading Ganu, di Terengganu terdapat Rotan dan di Pahang terdapat Kampung Barus. Seterusnya berburu. Selain sumber flora, binatang juga binatang juga diburu di dalam hutan. Contoh binatang yang diburu ialah gajah dan ayam hutan. Binatang ni diburu untuk menambahkan sumber makanan dan untuk diperdagangkan. Binatang yang paling bernilai ialah gajah. Gajah ni digunakan untuk pengangkutan pemerintah waktu dulu. Sebagai kesimpulannya, kemunculan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa tidak dapat dinafikan lagi. Melaka pernah berada pada satu tahap dikembangkan dan dikenali di seluruh dunia. Hubungan perdagangan yang dijalinkan dengan pelbagai negara dapat dilihat dengan jelas. Dan dapat lebih 80 bahasa yang dipertuturkan di pelabuhan Melaka. Walau bagaimanapun, lingua franca tetap menjadi bahasa yang lama di dalam pemerintahan. Baiklah, akhir sekali kesimpulan daripada keseluruhan tajuk yang dibincangkan, perdagangan dan ekonomi menjadi asas kepada pembangunan sesebuah negara. Melalui proses tersebut, kemajuan negara dapat diperluaskan di peringkat global. Selain itu, toleransi antara sesebuah negara dengan negara yang lain dapat diteruskan sehingga boleh melakukan sebarang aktiviti seperti pertukaran teknologi yang canggih dengan negara luar yang mampu untuk meningkat dan memperluaskan ekonomi pasaran di negara asing. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Pulang Bentang. Okey, dari segi isi dengan ekonomi perdagangan tu banyak, cuma kadang-kadang dia punya huraian tu ataupun slide tu banyak berulang-ulang, sedangkan isi-isi tu boleh dimasukkan dah pada bahagian-bahagian tertentu. Sebab tu pada yang awal saya dah bagi guideline dulu, bila sebut peranan dari segi Selat Melaka, dari segi aspek perdagangan, contoh jadi apa saya sebut itu, apa itu saya sebut, okey, menjadi transit pedagang, kemudian dari segi suku pedagang mendapatkan bekalan. Sebab tu fokus utama di situ, kemudian isi-isi terus masuk di situ. Tapi kita banyak nanti slide seterusnya cerita lagi. Sedangkan benda tu boleh dikompreskan dalam satu slide, kemudian kita yang huraikan. Sebab tu jadi pembentangan tu jadi lama. Baik, dan satu lagi dari segi kita nampak dari segi konten tu banyak menjurus kepada
Melaka saja, tak sentuh tentang, kalau cerita tentang apa kita ada perdagangan, sebenarnya perdagangan itu bukan saja di Melaka, dia ada di Terengganu. Okey, perdagangan itu telah berlaku juga di sana kan. Maksudnya di awal juga berkaitan dengan Selat Melaka. Sebelum kedatangan Melaka lagi, Selat Melaka tu dah jadi tempat perdagangan sampai kita kata yang berada di Lembah Bujang tu. So sebab tu saya nak kaitkan bahawa bila Selat Melaka ni bukan cerita tentang Melaka saja, tapi dari segi overall isi yang berkaitan dengan topik tu telah disentuh lah oleh para pembentang. Okey, terima kasih semua. Okey, next kumpulan. Kejap Puan. Okey. Itu perlu buat faham adil yang bermaksud meletakkan sesuatu pada konteks. Ya. Jadi kalau dalam konteks penyiaran, Cuma saya nak peringatkan semula, ramai yang dia terlepas pandang untuk memberi komen apa yang rakan dia telah bentang. Maksudnya dia cerita sikit, hurai sikit, sentuh sikit tentang apa yang rakan dia bentang sebelum masuk kepada perkenalkan diri dia, perkenalkan diri dan juga masuk kepada tajuk masing-masing lah. Okay. Di situ ada markah sebenarnya. tak suka kepada seseorang pendakwah kan. Ya, sebab apa? Sebab sifat seperti itu akan menyebabkan terus Okey, boleh start? Puan ada nampak tak slide? Belum keluar. Kamu belum ambil slide lagi tu. You are presenting to everyone tapi slide kamu tu belum masuk lagi. Kejap Puan. Slide dah buka ke belum? Kalau dalam konteks awak sebagai seorang yang melaksanakan tugasan ada tu macam mana? Dia tu bukan maksudnya okey si A ni dia pakar semua, kita tak dia semua. Tak ada macam tu kan? Kita tak meletakkan. Sorry Puan, sekejap Okey. Tugasan itu yang perlu dialihkan secara bersama. Ya. Okey. Okey. Yang ketiga adalah ataupun menahan. Jadi menahan apa ni? Menahan dan mengawal supaya perkara-perkara yang diambil supaya nanti ke arah melaksanakan perkara yang baik serta sentiasa tunduk kepada hukum Islam. Ya. Jadi kita kata antara sifat-sifat yang Okey, masalahnya apa? Slide tak keluar pula. Slide tak keluar. Sekejap Slide dah buka belum slide? Tadi masa kamu tekan present now tu, tekan yang mana? Entire screen.
Okay, tekan present now, kemudian pergi kat entire screen. Okay, kemudian pergi kat buka slide kamu lah. Slide kamu kat mana? Nah, okay, boleh start. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Puan Musliha dan rakan-rakan. Hari ini saya Aina Kisina binti Muhammad Saleh bersama rakan-rakan saya iaitu Tak apa, nanti perkenalkan masa bahagian masing-masing. Sebab nanti saya tak ingat. Okay, Puan. Okay, Puan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Musliha yang telah memberi tunjuk ajar dalam subjek etika dan menolong saya untuk memaham apa maksud pluraliti dengan lebih jelas. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang telah memberi kerjasama untuk menyiapkan pemutangan ini. Hari ini kami akan membentangkan tentang peranan Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian dari aspek sosial dan pluraliti budaya. Sedikit pengenalan tentang Selat Melaka. Selat Melaka adalah suatu bidang perairan yang sempit yang memisahkan semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatra di Indonesia. Selat Melaka diasaskan pada 1400 Masihi dengan kedatangan para mesyuara. Melaka menjadi pusat kemasyarakatan dan perkembangan Islam di alam Melayu. Islam membawa ideologi yang rasional, radikal dan progresif dalam aspek kehidupan. Interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua yang berlaku di Melaka telah menjadi pemangkin kepada asas kewujudan peradaban majmuk. Pluraliti bermaksud kemajmukan ataupun kepelbagaian dan berasimilasi. Okey. Dari segi sosial iaitu bahasa. Bahasa ialah pinjaman prosa kata dari Arab seperti sultan dan ibadah. Ia terjadi apabila pendakwah Arab datang ke Nusantara melalui Selat Melaka. Seterusnya wujud perkataan pinjaman seperti garfu, tuala, almari dan jendela. Ia terjadi apabila selepas kedatangan Portugis yang membawa pengaruh barat ke dalam Melaka. Seterusnya, sosial dari aspek pakaian pula ialah istilah hamba zaman Tok Nenek pada mula-mula penjajah dari Kesultanan Melayu Melaka menggunakan istilah hamba pada zaman Tok Nenek pada mula-mula penjajah dari segi pakaian. Contohnya, orang dahulu memakai baju Melayu, baju kurung dan songkok untuk menghadiri sesuatu majlis. Selepas kedatangan penjajah, pemakaian baju Melayu telah diubah suai dan boleh diterima dalam majlis tertentu. Contoh baju-baju, bagi lelaki memakai blazer dan bagi perempuan memakai dress. Seterusnya, saya akan menerangkan pluraliti ini menunjukkan kepelbagaian bangsa agama di suatu tempat pada satu masa secara semajadi di masyarakat. Dua konsep utama masyarakat Asia Tenggara. Pertama adalah pluraliti dan kedua adalah masyarakat pluralistik. Pluraliti ini terjadi dengan secara semula jadi tanpa paksaan dan tanpa manakala masyarakat pluralistik ini dengan pemaksaan dan demi kepentingan ekonomi dan politik Inggeris. So, pluraliti di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, menetap di Kepulauan Melayu Melaka. Ada juga keluarga Kepulauan Melayu Melaka tanpa paksaan dan sukarela. Yang mereka berkedatangan di Pulau yang
Asila suara tenggelam timbul. Dekat sikit dengan mic mungkin. Okey, boleh cuba try sambung. Tak dengar lah Sila. Earphone tak ada earphone. Nah, okey. Boleh sambung? Yang ketiga adalah Muka dekatkan dengan kamera sikit. Tak ada nampak. Faktor yang ketiga adalah berkahwin. Ada sesetengah imigran yang berkahwin dengan penduduk tempatan atas dasar mereka suka atau dengan sikap mereka, personaliti mereka dengan sukarela. Yang keempat adalah faktor perdagangan. Secara umum yang kita tahu, Kesultanan Melayu Melaka telah menjadi tempat pelabuhan dan tempat persinggahan oleh beberapa negara untuk melakukan aktiviti perdagangan dan tahap keselamatan Melaka yang tinggi. Seterusnya. Nama saya Fatin Afika. Saya akan membentangkan tentang tajuk pluraliti bagi kependudukan. Proses penghijrahan berlaku secara alamiah atau semula jadi tanpa ada paksaan. Para pedagang tidak memerlukan apa-apa seperti pasport dan visa sebagai interaksi aktif di kalangan pelbagai bangsa dan kaum. Bagi pluraliti untuk kebudayaan ialah keterbukaan pemerintah Empayar Melaka. Melaka maju sebagai pelabuhan utama dunia, hasil rempah ratus sebagai tarikan keselamatan Selat Melaka. Melaka menjadi kota metropolitan serta kota multi budaya. Bagi pluraliti masyarakat, berlaku hasil penghijrahan dari dalam wilayah dan dari luar yang melibatkan etnik lain seperti Cina, Arab, India dan berlaku asimilasi. Menetap di Kepulauan Melayu atau Nusantara dan berpindah randah dari suatu pulau ke pulau lain dengan bebasnya untuk tujuan berniaga, berperang, berkahwin dan sebagainya. Bagi pluraliti diplomatik, wujudnya hubungan peradaban antara alam Melayu dan China serta India. Seterusnya bagi mencapai zaman kemuncak pada waktu pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Assalamualaikum. Nama saya Milia Farisha binti Abi Yazid. Terima kasih kepada pensyarah subjek pengaitan etika dan peradaban. Seterusnya saya terima kasih kepada ahli kumpulan sebab kerjasamalah dalam membuat slide ni. Okey. Kita dapat tahu bahawa dalam sosial dalam sosial dalam sosial kita dapat tahu dari penjajah datang ke tanah Melayu dengan dapat perubahan
seperti pembentukan etnik dari segi pembentukan etnik, bahasa dan budaya. Kemudian contohnya pembentukan etnik adalah Baba Nyonya, Ceti, Jawi Peranakan, Keturunan Arab. Contoh kepada budaya pula adat perkahwinan dan makanan. Kemudian kita dapat tahu juga dari segi kita dapat tahu juga daripada tajuk ini perbezaan antara pluraliti dan pluralistik. Baru masuk kesimpulan. Kesimpulannya daripada tajuk ini, kedatangan penjajah saja bukan sahaja mewujudkan masyarakat pluralistik, ia juga membahagikan alam Melayu kepada negara-negara yang lebih kecil, tetapi juga mewujudkan sistem hidup barat seumpama politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Kita juga dapat memahami antara satu sama lain, dan kita juga mestilah menghormati sesama kaum. Malahan kita juga dapat mempelajari tentang kepelbagaian pembentukan etnik, budaya dan yang terdapat di Malaysia. Mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban juga, ia membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara lebih positif ke arah kehidupan yang lebih pendedahan terhadap mengenali latar belakang juga. Kita juga dapat memupuk rasa persefahaman antara satu sama lain. Walaupun masyarakat Malaysia berlainan pelbagai kaum, kita juga mestilah bekerjasama betul langsung dan memahami antara satu sama lain supaya negara kita lebih aman dan harmoni. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada kumpulan pembentang. Okey, cuma saya tak berapa nampak dari segi peranan yang disebutkan dari segi peranan Selat Melaka, dari segi aspek sosial dan budaya. Tadi di awal tu ada sebut. Okey, maksudnya benda tu yang kena di-highlightkan dari segi sosial budaya itu, dari segi bahasa, adanya pinjaman daripada Arab. Sebab tu benda tu bukan dijadikan bahagian pendahuluan, dia jadi poin utama dia. Dan poin yang kedua disebut tentang pinjaman kata almari apa semua tu. Maksudnya di situ kena buat satu lagi poin. Maksudnya di situ dari segi peranan dari segi sosial dan budaya, kita kata pinjaman bahasa. Satu dari segi Arab, okey, dari segi maksud ibadah tadi apa semua tu. Dan yang kedua pinjaman daripada Portugis kan. Okey, penggunaan perkataan almari dan sebagainya. So itu boleh jadikan poin. Tadi ada juga disebut tentang, di kesimpulan disebut tentang dari segi etnik Jawi Peranakan, kemudian dari segi Baba dan Nyonya. Perkara itu sebenarnya yang sepatutnya dijadikan sebagai kita kata huraian utama kita tu. Okey, yang nak pluralistik ke pluraliti tu betul lah dari segi nak masuk kefahaman dia. Tapi dari segi aspek yang tadi tu yang kena di-highlightkan. Kesan daripada kita kata Selat Melaka tadi, pertembungan budaya, itu contoh-contoh yang perlu kita highlightkan. Okey, cuma dari segi kita tengok slide tu cantik, kemas, cuma dari segi nama lah. Biasanya slide kita akan letak nama penuh. Okey. Dan penggunaan bahasa Melayu yang sepenuhnya lah, tadi ada sebut sebelum, tiba dia ada after dia kan.
Okey, yang tu perlu ditambah baiklah. Okey, terima kasih. Next kumpulan. Kumpulan agama dan kepercayaan. Okey, slide dah nampak. Boleh mula. Adriana, mic buka. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Muslihah kerana menjadi pensyarah bagi subjek dan peradaban dan diharapkan semua rakan-rakan dalam keadaan yang sihat. Okay. Pada hari ini saya Adriana Syazwani binti Muhammad Narzi dan rakan-rakan ingin membentangkan tentang peranan Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian peradaban Malaysia dari segi agama dan kepercayaan. Okay. Pengenalan Selat Melaka. Selat Melaka adalah suatu bidang perairan yang sempit yang memisahkan antara semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera di Indonesia. Dari segi ekonomi dan strategik, Selat Melaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Sama pentingnya dengan terusan Suez. Okey, terusan Suez ni ialah merupakan terusan terbesar di dunia yang berada di antara Mesir dan semenanjung Sinai. Ia juga berada di antara pelabuhan Sheikh di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah. Okey, atau terusan Panama. Terusan Panama ialah merupakan terusan kapal utama. Pembinaan terusan ini merupakan salah satu projek kejuruteraan terbesar dan paling susah yang pernah dilakukan. Selat Melaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik serta dia menghubungkan ketiga-tiga jumlah penduduk negara di dunia iaitu daripada India, Indonesia dan juga China. Okay. Next. Assalamualaikum, nama saya Zofia. Peneranan tajuk. Kedudukan dakwah yang disampaikan telah menarik minat penduduk tempatan untuk mempelajari seterusnya mengenai ajaran Al-Islam. Sekejap. Apa tadi nama tadi? Zarish. Nah, okey. Nak ulang balik? Terus. Pembinaan madrasah di Pulau Besar oleh mereka telah menjadikan pulau ini sebagai antara perkumpulan pengajian dan penyebaran Islam di Nusantara. Madrasah ini juga telah melahirkan beberapa tokoh terkemuka dalam dakwah Islam seperti Sunan Giri dan Sunan Wenang yang akhirnya telah meneruskan usaha dakwah ini ke seluruh Nusantara. Ternyata, para ulama tasawuf ini telah memainkan peranan yang cukup signifikan dalam penyebaran Islam di Melaka, khususnya dan juga seluruh Nusantara umumnya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Isha Sabina binti Muhammad Zani akan berkata tentang faktor penyebaran Islam di Selat Melaka. Faktor penyebaran Islam di Selat Melaka ada 3 yang khususnya. Yang pertama sekali ialah perislaman pemerintah.
Terdapat ramai pemerintah yang telah memeluk agama Islam, contohnya Sultan Muzaffar Shah. Ini menyebabkan rakyat turut memeluk agama Islam kerana sifat patuh dan setia terhadap raja. Ini menyebabkan agama Islam tersebar dengan lebih luas. Sultan Muzaffar Shah telah menjadikan Islam sebagai agama rasmi pada 1446 Masihi. Apabila pemerintah Melaka memeluk Islam, termasuk menerusi perkahwinan dengan kerabat diraja daripada negeri lain, menjadikan perintah Melaka semakin diiktiraf dan dihormati. Ia melahirkan dorongan kepada Islam untuk meraih momentum di Melaka, terutama ketika pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Berbanding pemerintah Samudra Pasai, pentadbiran Melaka menggunakan undang-undang berasaskan syariah Islam. Malah, dalam naskah Sulhalatus Salatin, Sultan Mansur Shah menasihati putranya Alauddin Riayat Shah supaya memerintah mengikut ajaran Islam. Undang-undang Melaka berdasarkan mazhab Syafi'i yang sangat penting dalam konteks perkembangan Islam di Melaka. Ia juga membawa kepada beberapa prinsip, antaranya adil pemerintahan dan sifat kedaulatan ditentukan mengikut pemikiran Islam. Ada juga undang-undang yang boleh digunakan pakai kepada penduduk Islam dan bukan Islam, serta undang-undang keluarga berdasarkan kuil. Kedudukan Melaka sebagai pusat pengajian Islam di alam Melayu turut dicatatkan dalam rekod Asia Barat, terutamanya Parsi dan Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafina, tak boleh jelas lah. Sabrina tutup mic. Nah, okey. Syafina boleh sambung. Hari ini saya akan bentangkan faktor penyelenggaraan Islam di Melaka dari aspek perkahwinan. Agama Islam dikembang menerusi ikatan perkahwinan raja. Raja-raja dari negeri lain berkahwin dengan puteri-puteri Sultan Melaka selepas memeluk agama Islam. Contohnya, terdapat pendapat konvensional yang mengatakan para mesyuarah telah menganut agama Islam dan digelar sekadar Iskandar Shah, dan beliau berkahwin dengan puteri Sultan Zainal Abidin dari Pasai. Selain itu, ada antara pedagang yang beragama Islam berkahwin dengan penduduk tempatan dan menyebabkan Islam berkembang subur di Melaka. Perhubungan keluarga telah memudahkan para pelajar Islam berdakwah secara terus dengan kaum kerabat mereka tersendiri. Okey, berdasarkan faktor perkahwinan yang sudah diterangkan oleh Syafina tadi, kita dapat lihat bahawa penyatuan agama Islam ni dapat juga boleh melalui perkahwinan yang boleh menyebabkan kepada penyebaran Islam di Selat Melaka. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor penyebaran Islam di Selat Melaka melalui perdagangan. Islam dibawa masuk melalui pedagang-pedagang tanah Arab dan India dan dibawa bersama mereka para ulama. Yang pertama, peranan pedagang Sumatera. Ia menerima Islam seawal abad ke-13. Pedagang-pedagang dari Sumatera telah berdagang di Melaka sambil menyebarkan agama Islam. Yang kedua ialah peranan pedagang dari Arab dan India. Di samping mereka berdagang di Melaka, mereka turut menyebarkan agama Islam. Selain itu, mereka juga menyamai sikap beretika sewaktu berjual beli kerana mereka mempunyai sifat mubalik seperti jujur dalam perniagaan yang mendorong kepada penyebaran agama Islam. Dan akhir sekali ialah kemakmuran Melaka semakin bertambah apabila para mesyuarah memeluk Islam. Dan faktor jadi berkembang lebih pesat selepas kedatangan Islam. Okay.
kita ni budaya bila kita dapat sesuatu budaya kita mudah nak faham. Tapi sebenarnya kita Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan penyebaran agama Islam dari segi cara hidup. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu mengamalkan adat tradisi warisan nenek moyang mereka. Apabila masyarakat Melayu mula mengambil ajaran Islam, ada adat dalam masyarakat Melayu mula diubah supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adat masyarakat Melayu juga telah mengalami perubahan dengan kedatangan ajaran Islam di rantau ini. Selain daripada mengubah sistem kepercayaan kita, Islam juga telah mengenepikan adat yang dianggap bercanggah dengan akidah dan kepercayaan Islam. Perubahan yang jelas telah berlaku terhadap masyarakat Melayu dari segi adat Islam dalam kehidupan. Islam telah mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan yang dilalui itu berlangsung dalam suasana aman dan harmoni. Islam telah mengubah adat Islam masyarakat Melayu dengan adat-adat Islam. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan keharmonian hidup masyarakat. Kesan daripada perubahan adat ini telah mewujudkan suasana hidup yang lebih teratur seperti adat berkeluarga, berjalan tetangga, menuntut ilmu, berkampung dan sebagainya. Kesan penyebaran agama Islam dari segi akidah pula, kepercayaan tahyul dan khurafat dihapuskan oleh agama Islam. Kepercayaan animisme iaitu kepercayaan kepada makhluk halus dan roh, serta kepercayaan dinamisme iaitu percaya kepada kekuatan yang dikenali sebagai semangat digantikan dengan akidah tauhid. Kesimpulannya, akidah manusia pada masa itu lebih beradab kerana hidup mereka berlandaskan syariat Islam yang betul iaitu menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan hidup. Seterusnya, kesan penyebaran agama Islam dari segi pemerintahan ialah sistem pemerintahan menjadi lebih teratur dan sistem etik kerana sistem hamba dapat dihapuskan. Rakyat hidup aman damai kerana semua orang dilayan sama rata tanpa menuntut dan Kesimpulan pada tajuk kita pada hari ini adalah jelaslah bahawa kedatangan Islam ke tanah Melayu telah memberikan perubahan yang besar dan kesannya kita dapat lihat dari semua aspek kehidupan melalui isi yang telah kami nyatakan tadi. Penyebaran Islam memberi banyak impak positif terhadap etika dan peradaban manusia. Contohnya dari segi gaya hidup dan perbuatan manusia. Sekian, terima kasih. Kejap saya beri kesimpulan dulu. Kesimpulannya yang kita boleh buat daripada keseluruhan. Mute dulu. Dah mute dah. Okay. Kesimpulan yang kita boleh buat daripada keseluruhan tajuk ini ialah selepas ke tanah Melayu, ia memberi impak yang positif terhadap masyarakat tanah Melayu, terutamanya dari segi agama dan kepercayaan yang membolehkan masyarakat menerapkan nilai beretika di dalam diri mereka sewaktu berjual beli dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kumpulan pembentang. Okay, dari segi kaedah apa kita kata faktor Islam tu sampai, saya nampak poin dia, huraian dia. Cuma dari segi sebelum kedatangan Islam tu, saya rasa dari segi guideline tu saya dah bagi dah. Maksudnya sebelum kedatangan Islam, dari segi alam Melayu tu macam mana dari segi kepercayaan mereka, apa agama yang mereka pegang kan. Saya dah sentuh minta cari berkaitan dengan animisme, okey. Bagaimana pengaruh Hindu Buddha. Okay, selepas kedatangan Islam, bagaimana pula
Dari segi kesan tadi pun tidak diterangkan dengan lebih detail tadi, kesan dari segi pemerintahan, maksudnya penggunaan sultan apa semua tadi tu. Dan juga dari segi agama lain, adakah hanya Islam yang ada ataupun bagaimana dengan pengamalan agama-agama lain selain pada Islam yang berada di kita kata di Melaka pada waktu itu dan selepas-lepasnya lah di Malaysia lah, kita kata dalam keadaan yang sekarang. Okey, itu ada beberapa poin lah yang tidak disentuh. Okey, dan juga dari segi slide tu, dia punya gambar-gambar tu tidak berkaitan. Maksudnya nampak tadi bila kita nak letak gambar tu dia bersesuaian dengan konten kita tu. Okey, maksudnya kalau cerita tentang Islam, maksudnya gambar yang berkaitan lah. Okey, gambar masjid ke, cerita tentang adat resam, ceritalah tentang gambar-gambar yang berkaitan. Okay, next kumpulan yang terakhir untuk hari ini. Kalau kita tengok dalam program-program yang Okey, silakan kumpulan apa satu lagi tadi? Okey, politik dan pentadbiran. Dan banyaklah dan kita bisa arti mereka kita boleh kan mau bicara bicara ya open mic so sis media also ada kita banyak sedang bagus pentingnya boleh sambil sekali Selamat sejahtera kepada kawan-kawan dan Puan Musliha. Saya Puan Irfan daripada TKP 1 akan membentangkan tentang peranan Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian pentadbiran Malaysia dari segi politik dan pentadbiran. Saya akan membentangkan tentang pengenalan bagi Selat Melaka. Untuk kelas satu jam lagi nanti saya tambah Selat Melaka merupakan bidang perairan yang memisahkan semenanjung Malaysia dan juga Sumatera. Selat Melaka juga merupakan jalur pelayaran penting macam terusan Suez dan juga Panama. Selat Melaka telah menghubungkan 3 negara iaitu India, Indonesia dan China. Selat Melaka sebagai kestabilan ekonomi kepada Amerika Syarikat, China dan Jepun dan juga merupakan pelima perdagangan dunia. Pedagang dari sedunia akan datang ke Selat Melaka untuk berdagang kerana sini mempunyai sumber yang penting dan juga Selat Melaka pernah dijajah oleh Portugis, Belanda dan Inggeris. Dari sinilah wujudlah perubahan dan kemajuan dari segi politik pentadbiran. Contohnya organisasi pentadbiran dan sistem perundangan. Pada zaman dahulu, Selat Melaka dipentadbir oleh Kesultanan Melayu Melaka iaitu seorang putera dari Palembang iaitu Parameswara pada sekitar tahun 1400. Apabila Parameswara telah berjaya membentuk Melaka, Baginda telah menyusun strategi seperti sistem pemerintah yang teratur, menjadi Melaka bandar pelabuhan, hubungan diplomatik serantau dan antara bangsa diwujudkan. Melalui konsep ikatan daulat, Baginda telah berjaya membangunkan Melaka bersama-sama dengan pembesar lain. Bandar orang laut, orang Melayu dan orang asli. Mereka telah menjadi sebuah negara Islam setelah Parameswara memeluk Islam pada 1409 dengan menggunakan gelaran Sultan Iskandar Shah. Kegemilangannya, Melaka terus
dilakukan oleh pemerintah selepas Sultan Iskandar Shah, terutamanya semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Kesultanan Melayu Melaka ini telah berjaya bertahan selama lebih 1 abad sehinggalah Melaka tewas kepada Portugis pada tahun 1511 semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Kesimpulan bagi bahagian saya ialah kepentingan sebagai kestabilan ekonomi telah menyebabkan banyak kuasa asing ingin menguasai Selat Melaka. Walaupun kuasa wakil politik Kesultanan Melayu Melaka telah digugat, kami tetap dapat perubahan dan kemajuan dari segi politik dan pentadbiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Amirul Hafiz bin Muhammad Amin. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Muslihah selaku pensyarah untuk subjek etika dan peradaban. Saya akan membentangkan tentang peranan Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian peradaban Malaysia dari segi pentadbiran. Pada zaman dahulu terdapat pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Pentadbiran ini dikenali sebagai pembesar 4 lipatan. Pembesar 4 lipatan terdiri daripada kumpulan pembesar yang menjadi pegawai takbir kerajaan Melaka. Pentadbiran ini diketuai oleh Sultan. Peranan Sultan adalah lambang keperpaduan rakyat, ketua agama Islam, yang seterusnya ketua adat istiadat Melayu, dan melantik pembesar negeri. Sultan juga dibantu oleh 4 orang pembesar, iaitu yang dikenali sebagai pembesar berempat, terdiri daripada bendahara, pembelu bendahari, temenggung, laksamana. Tugas bendahara adalah menjadi menteri utama, penasihat utama Sultan dalam pentadbiran, terusnya ketua hakim untuk menyelesaikan kes yang besar. Tugas bagi temenggung pula adalah memelihara keamanan dan keselamatan dalam negeri, penguasa bandar dan kota rumah Melaka. Seterusnya mengawasi perdagangan angin dan memastikan kesukatan dan timbangan pedagang adalah betul. Seterusnya tugas laksamana adalah menjadi ketua angkatan laut, menjaga ketenteraman laut dan mengawal keselamatan Sultan atau pengawal peribadi Sultan. Keempat-empat pembesar ini dibantu oleh pembesar ber-8, pembesar 16 dan pembesar 23. Apa yang saya boleh rangkumkan dan apa yang saya boleh simpulkan bagi slide saya ni adalah Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan, iaitu sistem pentadbiran yang sama dengan sistem jemaah menteri sekarang. Melalui sistem ini, semua pembesar diberi tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk menyiapkan pentadbiran kerajaan. Seterusnya, tanpa sistem ini, kerajaan akan menjadi sukar diurus dan lemah. Ya, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Daniel bin Syahudin. Hari ini saya akan membentangkan perubahan sistem pentadbiran Malaysia. Sistem residen ini diperkenalkan pada tahun 1874 selepas perjanjian Pangkor. Sistem residen ini merupakan satu bentuk sistem pemerintahan secara tidak langsung di negeri-negeri Melayu. Residence English.
mengikut sistem residen, seorang pegawai British yang dilantik untuk menjadi penasihat Sultan dan nasihat tersebut mestilah dipatuhi walaupun dalam semua aspek ataupun perkara. Seterusnya, Sultan atau pemerintah campur tangan hal pentadbiran. Penasihat British adakan perubahan pentadbiran dengan membahagikan negeri kepada beberapa buah daerah yang diketuai oleh seorang pemungut atau magistrate untuk memungut cukai dan mentadbir keadilan di daerah itu. Seterusnya, hal ini telah mewujudkan sistem raja mutlak. Hal ini dikatakan kerana residen berkuasa dalam semua sistem pentadbiran negeri, termasuklah dasar-dasar pengutipan cukai, undang-undang tanah dan guna tenaga. Raja-raja Melayu terpaksa patuh kepada nasihat residen Inggeris. Kesimpulan daripada saya punya ni, penjajah British ke tanah Melayu dapat memperlihatkan pengenalan kepada sistem residen di tanah Melayu yang pertama diperkenalkan di Perak pada tahun 1874. Daripada peristiwa ini kita dapat lihat pembesar tempatan seperti Sultan diambil alih oleh residen kecuali perkara yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu dalam agama Islam. Selamat sejahtera semua, nama saya Kemarin. Sekarang saya nak tentang kesimpulan tajuk ni. Kesimpulannya, kejayaan sesebuah negara sama ada dalam bidang pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan sebagainya terletak di bahu pemimpinnya. Apabila pemimpin kuat, maka negara atau rakyatnya menjadi kuat. Andai pemimpinnya lemah, maka runtuh dan rosak, binasalah sebuah negara. Oleh itu, pemimpin yang berilmu, pengetahuan, berwibawa, beragama, berkarisma serta memiliki nilai-nilai mulia perlu dilahirkan dalam sesebuah negara untuk pemimpin negara ke arah kemajuan dan kemakmuran yang lebih kondusif. Terima kasih. Baik, selesai dah. Baik, pokoknya saya rasa pembentangan kebenaran ni terlalu ringkas. Okey. Tajuk anda politik dan pemerintahan. Sebenarnya banyak benda yang kita kata boleh di-highlightkan di situ. Selain daripada zaman Melaka, selain daripada zaman British, ada juga boleh menyentuh tentang bagaimana zaman Portugis dan juga penerusannya sehingga ke Malaysia. Baru banyak bentang. Okey. Tak adalah sampai Kumaran dan Yun ambil bahagian pengenalan kesimpulan. Dia tak merujuk. Saya rasa kalau kita bentang pengenalan kesimpulan, dia tak memenuhi pada isi. Maksudnya satu fokus pengenalan, satu fokus kesimpulan. So bila kita tanya-tanya tentang isi konten kepada politik dan pemerintahan, dia tak tahu. Maksudnya nak ambil bahagian pengenalan kesimpulan tak masalah. Tapi mesti tiap orang dia ada bahagian dalam membentangkan bahagian isi. Okey. Dan sebab tu dari segi isi tu kena cari banyak. Politik juga kan. Kamu cerita tentang pentadbiran, sedangkan tajuk kamu tu pentadbiran dan politik. Politik boleh dikaitkan dengan hubungan diplomatik. Okey. Dari segi hubungan dengan China ke, dari segi hubungan zaman bagaimana politik pada zaman British, zaman Portugis tu banyak perkembangan. Dia kata daripada Malaysia sekarang, daripada Melaka, dia punya perjalanan tu sangat panjang kalau nak boleh diceritakan tu. Okey. So menyebabkan pembentangan kita hanya sedikit, seorang ambil pengenalan, seorang ambil kesimpulan, seorang ambil bahagian Melaka dan seorang lagi ambil British. Okey. So dari segi konten jadi tak banyak lah. Okey. So saya apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Amirul, Faris, Kumaran dan
Hafiz atas pembentangan seperti tadi. So dari segi pembentangan tu kena perbaikilah. Dan disebut tadi ada sebut dari segi Faris sebut raja mutlak. Okay. Maksudnya isunya di situ bila residen diperkenalkan, dia membuang kepada raja mutlak tu. Sebelum kedatangan British, Sultan dia ada kuasa yang mutlak. Bila British datang, ada sistem residen. Residen itu menyebabkan Sultan tiada lagi kuasa mutlak. Dipecahkan dia antara kuasa pentadbiran dan juga kuasa berkaitan dengan agama. Okey. Baik, terima kasih. So untuk secara kesimpulannya berkaitan dengan pembentangan kita, ada beberapa perkara. Secara overall tu okey, nampak ramai yang boleh memberikan pandangan yang baik dan mencari huraian-huraian yang baik. Tapi adalah beberapa perkara yang setiap kumpulan tu dia terlupa ke ataupun terlepas untuk dibincangkan. Okey, macam satu kumpulan tadi guideline tu sebenarnya saya dah bagi dah kan. Okay, tinggal cari isi lah, tapi mungkin sebab kekangan masa ke ataupun macam mana ke boleh perbaikilah untuk sesi-sesi yang akan datang. Okey. So untuk pembentangan hari ni kita selesai 5 kumpulan. So bajet kita untuk 5 kumpulan selesai. Tinggal lagi hari Khamis lah, berbaki 2 kumpulan. So 2 kumpulan lagi yang belum bentang, saya rasa berdasarkan kepada kumpulan yang dah bentang tadi boleh membuat penambahbaikan. Dan dari segi saya dah peringat banyak kali tadi kan, maksudnya sebelum kita nak bentang, kita kena komen dulu ataupun sebut tentang apa yang telah dibentangkan oleh kawan kita tu. Okey, maksudnya terima kasih Faris kerana membentangkan berkaitan dengan dasar apa kita kata semasa zaman British. Okey, daripada apa yang Faris bentangkan tadi, saya akan meneruskan pula bahagian saya. Maksudnya dia adalah kesinambungannya tu. Kita tak ada fokus hanya bahagian kita je. So bila kita fokus bahagian kita saja, dari segi kerjasama tu tak berapa nak nampak kan. Okey, sedangkan kita buat kerja secara kumpulan. Okey, tak apalah, ini mungkin kita kata first time kita membuat kerja secara berkumpulan. Okey, kita ada 2 lagi kerja berkumpulan. Okey, 2 lagi. Jangan terkejut pula Adriana. Boleh tengok rubrik balik. Okey, kita ada 4. Kita baru selesai pembentangan 1, pembentangan 2. Kita ada 2 lagi sebab kita tak ada final exam kan. Kita ada 2 lagi iaitu e-folio dan juga projek. Okay, e-folio buat slide berkaitan dengan topik 456. Okay, nanti kita akan bincangkan minggu depan lah. Kita bagi settle dulu dengan pembentangan. So yang dah selesai. So kita tunggu lagi 2 kumpulan pada hari Khamis. Okay, terima kasih semua. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Okey, sama-sama. Terima kasih Puan. Okey, kita jumpa lagi hari Khamis. Okey Puan. Okey, baik. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih semua. Yang membeli untuk isteri.